Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Sesuatu perkara yang amat-amat menggempakan dan mengejutkan apabila hari ini mahkamah yaitu membenarkan permohonan Sanusi untuk dibebaskan kes hasutan Sultan Selangor. Jadi itu yang berlaku pagi ini hari Sahabat semua, walaupun agak mengejutkan, walaupun kita agak kecewa kerana kes ini dan Sanusi dibebaskan penuh, tetapi mujurlah juga kerana Sanusi ini bukan hanya ada satu kes hasutan, dia ada dua kes hasutan. Yang pertamanya Sultan Selangor yang mana Sanusi telah dibebaskan, dan yang kedua adalah terkait kes hasutan terhadap yang di Pertuan Agong. Perbicaraan penuh akan diteruskan. Jadi itu antara perkara yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat semua. Tapi sebelum saya teruskan untuk membaca kenyataan media ini, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Sanusi dilepas bebas dari pertuduhan menghasut. Jadi itu dia kenyataan daripada pihak media apabila dikatakan Sanusi dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan menghasut dalam isu yang terkait dengan Sultan Selangor. Peguam ahli politik itu, Awang Armada Jaya Awang Mahmud, mengesahkan bahawa Mahkamah Tinggi Shah Alam membenarkan pembebasan penuh pagi ini. Jadi sebelum ini Sanusi menghantar representasi kepada Jabatan Peguam Negara untuk menarik balik kes hasutan terhadapnya. 3 bulan lalu Sanusi memohon maaf kepada Sultan Sarafuddin Idris Shah Sultan Selangor berhubung komennya semasa kempen pilihan raya negeri di Selayang. Jadi dia membuat kenyataan terkait dengan Sultan Selangor pada 11 Julai tahun lalu. Sebelum permohonan maaf dibuat Sanusi pada September, Peguam Negara telah menolak representasi pemimpin kanan PAS berkenaan berhubung kes tersebut. Awang berkata pembebasan penuh itu hanya untuk satu kes, satu pertuduhan menghasut yang melibatkan Sultan Selangor. Katanya pertuduhan kedua melibatkan yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ya, yang kini sebagai Sultan Pahang, masih akan diteruskan perbicaraan penuh. Jadi 18 Julai tahun lalu Mahkamah Session Selayang ya, Sanusi mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan atas dua pertuduhan menghasut yang terkait dengan ceramahnya 7 hari sebelumnya. Dia didakwa mengeluarkan kata-kata yang mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan ketidaksetiaan terhadap seorang pemerintah. Jadi mengikut pertuduhan pertama, Sanusi didakwa berkata Kesultanan Kedah adalah satu-satunya di negara ini yang mempunyai keturunan yang tidak putus-putus, dan pemerintah Kedah tidak akan melantik orang seperti Amiruddin sebagai menteri besar untuk mengetahui pentadbiran negeri. Jadi mengikut pertuduhan kedua pula, Sanusi kononnya mempersoalkan sama ada Agung benar-benar menitahkan supaya kerajaan campuran dibentuk selepas pilihan raya umum pada November 2022 atau sebaliknya. Jadi saya percaya pada pandangan saya, sekiranya kes hasutan kedua ini dibicarakan, ya pastinya akan menyebabkan Sanusi ini kalah ya di dalam perbicaraan ini, karena terlalu banyak bukti yang menyatakan ya, apabila Muhyiddin sendiri menyatakan ketika keluar daripada istana apa yang Muhyiddin cakap. Dia kata yang di Pertuan Agong menitahkan untuk menubuhkan unity government ataupun kerajaan campuran, kata Muhyiddin. Tapi kami sign katanya, tapi kami tolak. Itu antara kenyataan daripada Muhyiddin. Jadi adakah itu, apakah yang dikatakan oleh Sanusi MB Lato-Lato ini kita tahu ya adalah satu hasutan seperti mana pertuduhan yang dikenakan kepada Sanusi ini. Jadi kita mengharapkan, kerana satu kes hasutan itu telah pun dibatalkan, Sanusi dibebaskan. Jadi kita mengharapkan rakyat sebagai yang melihat perkara ini, kita mengharapkan supaya pertuduhan kes hasutan kedua Sanusi kepada yang di Pertuan Agong ini diteruskan. Kalau ada representasi, kita mengharapkan supaya representasi itu ditolak, supaya ya Sanusi ini harus dibicarakan seperti mana rakyat-rakyat yang lain yang dibicarakan dan didapati bersalah. Jadi kita harus berharap, kita sebagai rakyat berharap supaya Sanusi dengan mulut celupar, mulut bau longkang ini harus dikenakan tindakan yang sewajarnya. Jika tidak,
perkara ini akan berulang. Buat fitnah, hasut, mereka akan mohon maaf. Mungkin itu sajalah yang mereka akan lakukan. Dan perkara kedua, sahabat semua, akhirnya Parti PAS tunduk kepada Bersatu. Kalau sebelum ini mereka tidak mahu ya Azmin Ali dilantik sebagai Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Tetapi itu hanyalah cakap-cakap, rupanya ya pengecut juga Parti PAS ini, pemimpin-pemimpin daripada PAS ini, apabila mereka terpaksa tunduk kepada Bersatu, yang mana Azmin Ali telah pun diumumkan untuk menjadi Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Jadi kalau kita lihat mesyuarat Majlis Tertinggi MT Perikatan Nasional telah pun mengesahkan perlantikan Azmin Ali sebagai Setiausaha Agung gabungan itu, manakala Ahmad Faizal Azumu dilantik sebagai Ketua Penerangan. Menurut Azmin dalam kenyataan malam tadi, pengurus CPN Muhyiddin Yassin yang mempengerusikan mesyuarat itu memaklumkan Mas Ermiyati Samsudin sebagai Ketua Wanita Parti berkenaan. Kata Azmin, Bersatu menamakan Hamzah Zamuddin sebagai timbalan pengurus CPN, manakala Muhammad Rashid Jidin dan Ronald Kiani sebagai anggota MPT Perikatan Nasional, selaras dengan keputusan pemilihan parti itu baru-baru ini. Dan mesyuarat MPT PN juga membincangkan dan mengambil maklum perkembangan politik semasa di Sabah dan mengambil ketetapan bahwa PN akan menyertai pilihan raya negeri yang akan diadakan selewat-lewatnya bulan November 2025, katanya. Dia berkata PN Sabah diberikan tanggungjawab untuk membuat persiapan dan perbincangan dalam merangkas strategi untuk membentuk kerajaan baharu di negeri itu. Dan kata Azmin lagi, ya, menerima penubuhan jabatan dasar dan strategi yang berperanan dalam semua isu-isu strategik dan pelan tindakan strategi serta tanggungjawab kepada kaji selidik berkaitan isu semasa. Dan sementara itu Azmin berkata PN komit untuk terus berada di lapangan bagi membantu mangsa banjir, termasuklah kerja-kerja pembersihan banjir. Mereka mau bantuan dari kerajaan itu disalurkan kepada ahli parlimen pembangkang. Itu yang mereka mau. Jadi apapun sahabat semua, itu dia dua perkembangan yang menarik saya kongsikan bersama dengan Anda. Yang pertamanya tadi berkaitan dengan representasi Sanusi akhirnya diterima oleh mahkamah untuk membebaskan beliau dalam satu bicara kes hasutan ya Sultan Selangor. Tapi perlu diingat sahabat semua, Sanusi bukan dibebaskan sepenuhnya, tetapi satu lagi kes hasutan yang terkait dengan hasutan kepada yang di Pertuan Agung, perbicaraan penuh akan diteruskan. Dan kita mengharapkan jika ada representasi untuk membatalkan atau mau dibebaskan daripada kes hasutan ini, kita mengharapkan pihak mahkamah ya tetap meneruskan perbicaraan terhadap Sanusi ini. Untuk apa? Untuk memberikan pengajaran kepada sesiapa sahaja, tidak kira rakyat biasa, pangkat, ya bangsa dan sebagainya, ya tidak kiralah menteri besar, harus dikenakan tindakan yang sewajarnya untuk memberikan pengajaran kepada rakyat di luar sana dan juga pemimpin-pemimpin daripada semua parti yang ada di dalam negara kita, khususnya parti PAS yang begitu cenderung ya di dalam membuat hasutan, menyentuh isu 3R, isu bangsa agama, dan yang paling memalukan menyentuh isu raja-raja dan sultan-sultan sahabat semua. Ini pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Adakah Anda seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.